Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kan kita bersama lagi. Okey, hari ni aku nak bawa isu penipuan Dasuki Muhammad Rani. Abdul Rani ke apa macam itulah. Ustaz Dasuki, siapa tak kenal Ustaz Dasuki? Kan yang kalah fitnah berkali-kali dan adu dombakan lagi fitnah lagi, kan wujudkan perpecahan. Kan ucapan-ucapan puak-puak ni depa ni mewujudkan perpecahan. Depa nakkan rakyat Malaysia berpecah. Kan fitnah sana sini, kan sampai dekat mahkamah mahkamah dah buktikan memang ini fitnah, ini salah sehingga kan hang kena bayar kos guaman, kan. Jadi hang saman orang, Ustaz Dasuki ni saman orang, lepas tu tiba-tiba dia pula kalah, lepas tu dia spin balik, kan. Dia buat live, lepas tu dia pi ceramah pas mana-mana, dia duk tipu, dia duk spin, dia duk menipu dan terus menipu. Dan hari ni aku akan bawa seorang sahabat aku ni, dia menceritakan ustaz yang jahat, ustaz yang hati busuk, walaupun berwayangkan kopiah, serban, jubah, kan. Kita tak mahu pimpinan Islam macam ni, memalukanlah, malulah sikit kepada bangsa-bangsa lain, agama-agama lain, kan. Sebab kita kerja kita perlu menyampaikan supaya kita dapat tarik hati orang bukan Islam, mendekati agama Islam, ambil tahu pasal Islam, dan insya-Allah dapat hidayah daripada Allah. Dan kita mendoakan supaya hidayah sampai kepada orang-orang bukan Islam, dapatlah memeluk agama Islam. Sepatutnya macam tu. Tapi ini sesama Islam duk fitnah kaum-kaumnya, lepas tu bila dah kalah duk koyak rabak pula, kan. So rabutlah. Jom sama-sama kita dengar apa yang sahabat aku ni cakap. Bila aku selalu buat video, aku mengecam, mengutuk keras puak-puak penunggang agama, puak-puak ustaz yang menggunakan agama sebagai kuda tunggangan kepada parti politik ini. Apa aku maksudkan bila aku cakap macam tu? Aku maksudkan jenis-jenis yang macam ni. Jom kita tengok. Tetapi kita untung 300 juta. 300 juta yang kita boleh berjaya selamatkan daripada terus dijual pada syarikat Tamako. Yang tiga yang dalam syarikat tersebut, tiga tu lim. Semuanya adik-beradik lim yang berlaku dalam syarikat itu, syarikat orang bukan Islam. Saya nak sebutnya gambaran yang dahsyat yang mereka lakukan saat ini, dan mereka terbalikkan. Mereka kata kita yang kalah. Saya tak sebut, saya tak pernah kalah dalam saya memperjuangkan hak orang Islam. Alhamdulillah, saya syukur pada Allah. Walaupun saya kerja yang mahkamah suruh saya bayar kos, bukan bayar saman. Sebab saya yang saman dia, bukan dia yang saman saya. Setakat ni saya saman dia, dipanggil demikian. Dan ada beberapa kes lagi yang saya sedang saman beberapa orang. Tuan-tuan doalah, insya-Allah mudah-mudahan Allah bagi kejayaan dalam keadaan yang sebegini. Saya harap supaya perkara ini boleh dijelaskan elok-elok. Wartawan yang hadir pun tolong ambil. Okey, individu yang korang tengok berceramah dalam video tadi adalah Ustaz Dasuki Abdul Rani, bukan orang lain, Ustaz Dasuki. Okey, dan itu adalah ceramah terbaru daripada Ustaz Dasuki. Okey, walaupun kita tahu apa cerita sebenar tentang penjualan aset tabung haji ni, dan perkara ini dah dibawa ke mahkamah, dan Dr. Mujahid dah menang dah pun kes ni. Dah terbukti dah aset-aset tabung haji tidak dijual kepada orang bukan Islam, dah terbukti dah. Tapi individu ni, ustaz politik macam Ustaz Dasuki ni, masih lagi memainkan perkara ini di pentas-pentas ceramah, masih lagi menghasut rakyat untuk benci kepada Pakatan Harapan, kepada Barisan Nasional, kepada kerajaan hari ini. Masih lagi nak menyemai benih penipuan, benih perpecahan. Masih lagi nak menghasut, nak mengapi-apikan kita ni. Perkara ni memang dah jelas dah pun. Ustaz Dasuki ni bukannya kita tak kenal. Berapa kali dia kalah saman dekat mahkamah. Terbaru dia kalah lagi saman dengan Dr. Mujahid. Dia tarik balik rayuan. Tarik kes penjualan tu, aset tabung haji, dia tarik balik. Mahkamah perintahkan dia bayar 10,000 ke kalau tak silap aku. Sebelum dengan Dr. Mujahid, dia kalah saman dengan Jeming Hassan, Ketua Pemuda Amanah Kelantan. Kita tahu kes ni. Sebelum tu pula dia dengan Dr. Ruzaimi. Kita tahu. Banyak rekod ni ustaz ni fitnah orang tu saman, dia masuk mahkamah, dia kalah, banyak kita tahu. Tapi ustaz-ustaz macam ni lah yang ramai dalam PAS sekarang ni, dan ustaz-ustaz macam ni lah kita patut tentang habis-habisan. Ustaz-ustaz politik macam ni
kita bukannya bila kita cakap aku lawan puak-puak penunggang agama ni, puak-puak PAS ni, bukannya kita nak cakap aku lawan orang-orang yang betul berjihad untuk Islam. Tak apalah, kita sangat menghormati ustaz-ustaz ni. Kalau dia betul-betul berjuang untuk Islam, untuk agama kita, kita kena hormat. Wajib untuk kita hormat. Tapi kalau dia berjuang macam ini, tabur fitnah macam ini, siang malam fitnah orang macam ini, kita nak hormat macam mana? Ustaz Rosuki ni memang jenis manusia yang tak pernah serit. Dia takkan serit. Percayalah cakap aku. Okay, dia masih lagi cuba nak menipu rakyat lagi. Dia masih lagi rasa rakyat itu akan mudah-mudah senang-senang percaya dengan dia. Padahal isu ini sebenarnya dah dijelaskan banyak kali dah. Dekat mahkamah dah clear, dekat luar dah clear. Tapi masih lagi dia cuba lagi nak bawa isu ni, nak menipu lagi orang. Aku harap Dr. Mujahid saman lagi lah dia ni. Saman bagi dia betul-betul muflis lah. Kita ajar sikit orang-orang macam ni. Okay? Hai, aku penat dengan Ustaz Rosuki ni sebenarnya. Aduh, hai. Okey, geng. Betul lah. Ustaz politik yang ada di dalam PAS ni, mereka tak pernah serik. Memang mereka tak akan serik. Selagi kerajaan dan ataupun pemerintahan negara ataupun negeri tidak menguntungkan puak-puak ni, mereka tak akan serik. Sampai mampu pun, mereka tak akan serik. Mereka akan adu dombakan. Mereka akan buruk-burukkan orang, mereka akan hina orang, mereka akan buat semampu boleh mereka untuk mereka nak dapat tempat. Kan? Dia akan buatlah segalanya tuduhan fitnah-fitnah supaya nanti rakyat ni percaya dekat dia dan bila pilihan raya mereka yang untung. Kan? Yang satu lagi di dalam live dia tadi tu, dia ada cakap, aku akan buat lah video. Dia ada cakap, tak apa, kalau saya kalah ni, tuan-tuan kan ada, tuan-tuan boleh bayar kan? Jom. Sekejap, aku bawa bersama dengan hampa. Sebelum tu, aku nak bawa seorang daripada seorang makcik lah. Dia ni level-level mak-mak kan. Dia ada respon di atas fitnah-fitnah yang dibuat oleh ni, kempen dekat Johor ni kan. Jadi, jomlah sama-sama lah kita bernama dengar dan kita berfikir. Jom sama-sama. Assalamualaikum. Kali ni saya nak buat teguran sikit kepada seorang penceramah selebriti ni. Saya rasa tengok gambar dia di belakang tu, semua orang kenal. Ceramahnya yang disampaikan di Johor dalam konteks kempen PRK di sana, biasalah yang selalu diratip ialah tentang kelemahan dan kegagalan PMX. Kononnya dah 8 bulan memerintah, tak ada hala tuju, tak buat apa-apa. Dan dalil beliau tak buat apa-apa ialah kata-kata Tun M. Awak tak baca surat khabar ke? Tak tengok langsung laporan berita umpamanya, ya? Pada 12 hari bulan 5, Sinar Harian melaporkan PMX telah meluluskan 103.86 juta bantuan kepada imam, bilal, guru takmir, guru kafar, siyak di Kelantan. Untuk Kelantan sahaja 103.86 juta. Itu belum kira buat apa-apa ke? Dari sudut pelaburan umpamanya, berapa banyak telah PMX usahakan menarik pelaburan luar. Contohnya daripada China sahaja, PMX dapat menarik 170 bilion. Belum boleh dikira buat apa-apa. Dan banyak lagi inisiatif yang dilakukan oleh beliau. Tolonglah baca dengan hati yang terbuka. Jangan asyik menafikan saja kebaikan yang dibuat oleh orang yang kita tidak suka. Kan Allah pesan, janganlah dengan sebab kebencian kita kepada sesuatu pihak itu mendorong kita untuk berlaku tidak adil. Yang kedua, mempelekeh inisiatif PMX untuk memperkenalkan modul 40 hadis ataupun hadis 40. Alasannya kerana PMX pergi konsert.
Adakah kerana beliau pergi konsert, beliau tidak layak untuk memperkenalkan inisiatif yang baik? Kalau nak tegur dia pergi konsert, tegur yang itu. Tapi jangan menafikan inisiatif baik yang beliau lakukan. Memperkenalkan hadis 40 yang kita belajar bertahun-tahun dalam usrah, dalam tamrin dan sebagainya. Dan PMX nak bawa kepada para pelajar yang remaja itu. Hadis Nabi SAW yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Allah akan memperkuatkan, menyokong, mendukung agama ini dengan lelaki yang fajir. Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birajulin fajir. Ibnu Hajar menyebut bahawa rajulin fajir ini lelaki yang jahat, termasuk orang kafir dan orang mukmin yang fasik. Mungkin agama ini akan didokong, ditegakkan oleh orang lelaki yang jahat. Jadi Nabi iktiraf itu dalam surah At-Taubah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala menyebut orang munafik ada yang mengiktiraf dosa mereka dan mereka mencampurkan khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah, mencampur amal soleh dan amal yang tak soleh. Dan Allah kata asallahu an yatuba alaihim, mudah-mudahan Allah ampunkan mereka. Jadi Allah dan Rasul tidak menafikan orang jahat pun mungkin dia akan buat baik. Jadi apa hak anda untuk menafikan inisiatif baik yang dibawa oleh PMX? Masa parti awak memerintah dulu, ada ke inisiatif yang lebih baik? Seperti memperkenalkan hadis Riyadhus Shalihin yang mengandungi hampir 2000 hadis itu. Ya, 1896 hadis. Ada anda cadangkan? Ataupun apa pilihan yang lebih baik daripada hadis 40 itu? Kemukakan cadangan. Jangan tahu mengutuk. Yang ketiga, Kelantan makmur. Buktinya ada patung Buddha. Pelbagai agama hidup dengan aman. Tapi anda tak baca ke laporan polis bahawa Kelantan merupakan antara negeri tertinggi kes jenayah rogol, sama dengan Johor dan Selangor yang diperintah oleh parti bukan Islam. Begitu juga menurut Ketua Hakim Negara tahun lepas, Kelantan mencatatkan kes penyalahgunaan dadah yang tertinggi dan kes jenayah seks yang melibatkan kanak-kanak juga membimbangkan. Apakah itu petanda kemakmuran di bawah negeri, di negeri yang diperintah oleh parti Islam? Apa yang nak dibanggakan kalau jenayah pun tidak lebih kurang daripada negeri yang diperintah oleh parti bukan Islam? Dan yang keempat, yang suka sangat diulang-ulang oleh awak dan orang-orang yang bersama awak, iaitu tentang LGBT, perkahwinan sama jenis. Boleh tak tunjukkan manakah negeri yang telah meluluskan undang-undang menghalalkan perkahwinan antara lelaki sama lelaki dan perempuan sama perempuan? Ada tak negeri yang telah meluluskan? Kalau tidak boleh ditunjukkan, dibuktikan, maka mungkin itu juga termasuk satu fitnah. Dan awak memang tidak takut kepada fitnah walaupun dah kalah saman. Awak kata ini mahkamah dunia, tapi ada jaminan ke awak akan selamat di mahkamah akhirat nanti? Jadi berhentilah memfitnah dan menabur berita-berita palsu dan bohong. Insaflah. Apa yang nak dituturkan itu pastikan faktanya betul, bukan hanya sekadar sedap mulut supaya nampak lawan kita buruk
dan jahat, dan kita saja yang baik. Wallahu alam. Okey geng. Dengar faham geng. Janganlah kan. Oh, ini mahkamah dunia kan. Dekat dekat mahkamah akhirat nanti tengok mesti kami menang ya. Itu hang duk jual itu perompak penyamun ke apa semua, perogol, pembunuh apa segalanya depa boleh cakap juga macam tu kan. Jadi inilah pembohongan, fitnah-fitnah yang dimainkan LGBT lah apa semua, sedangkan tak ada satu negara pun yang meluluskan LGBT. Aku akan bawa untuk ucapan Ustaz Abdul Rani ni. Okey geng, jom sama-sama kita dengar ni ceramah Ustaz Dasuki ni kan. Sejuk kot neraka tu. Mahkamah dah istihad Dasuki ini kalah dan bersalah, tapi terus duduk spin, bodohkan walaun. Jom sama-sama kita dengar. Saya sebut dalam siri kuliah saya, antaranya saya sebut aset-aset orang Islam telah dijual kepada orang bukan Islam. Masuk tabung haji yang berlakunya yang disebut dengan isu yang saya saman pada Mujahid ini. Bukan dia saman saya saman dia. Tuan-tuan jangan salah anggap pula. Yang berlaku ni mereka sebut saya kalah saman. Bukan saya kalah saman, saya saman dia. Dan mahkamah tak benarkan untuk saya meneruskan saman itu kepada dia. Ada sebab-sebab teknikal yang berlaku, saya nak sebutnya demikian. Kemudian saya buat rayuan kali yang pertama daripada mahkamah session pada mahkamah tinggi kali yang pertama. Kemudian lepas pada itu mahkamah rayuan pun, mahkamah tinggi pun menolak juga rayuan saya. Saya tak bercadang untuk meneruskan. Saya nampak ini jalan yang berbeza yang perlu kita lakukan. Lalu saya sebut saya tidak kalah dalam saman ini, tapi saya telah berjaya untuk mendatangkan keuntungan orang Islam. Tanah yang sepatutnya dijual berharga lebih kurang 300 juta itu berjaya diselamatkan dan dibatalkan di dalam kajian PM. Abah yang di waktu tersebut, Abah telah batalkan deposit sebanyak 50 juta yang dibayar oleh syarikat Tamako itu, telah berjaya untuk dipulangkan balik. Dan Tamako ini saya diberitahu sedang saman balik tabung haji sekarang ini untuk mendapatkan balik tanah tersebut. Tapi saya berjaya untuk menyelamatkan tanah ini sejumlah 300 juta tanah orang, 300 juta ringgit tanah orang Islam berjaya dikembalikan balik pada milik orang Islam. Takbir! Biarlah saya habis 27,000 tak apa, saya boleh bayar saman tersebut insyaAllah. Sebab tuan-tuan ada kan? Tuan-tuan ada untuk nak bayar 27,000. Tapi kita berjaya menyelamatkan tanah orang Islam ladang kelapa sawit tersebut 300 juta nilai. Di zaman Mujahid dia jual pada Tamako sejumlah lebih kurang 170 juta ringgit saja, bawah pada harga. Tapi saya nak minta maaf, saya tak berjaya menyelamatkan pada tuan-tuan 4 hotel yang tak berjaya diselamatkan. Hotel tabung haji yang telah diserah kepada UJSB, syarikat yang diperbadankan di bawah Kementerian Keuangan. Waktu itu Kementerian Keuangan dipimpin oleh Lim Guang Eng. Dia buat satu syarikat untuk alihkan yang disebut dengan hotel tabung haji itu. Asal hotel tabung haji di Kuala Terengganu, di Kedah dan beberapa tempat yang lain itu, hotel itu dibagi kepada UJSB tanpa bayaran apa-apa, dibagi saja pada UJSB tersebut. Atau orang Islam yang tak tahu bila boleh kembali balik kepada tabung haji. Nak sebutnya bagaimana rakusnya mereka di saat itu. Dan dia mengaku, tuan-tuan pun tahu dia mengaku yang dia telah jual. Dia kata bukan jual biasa-biasa untuk nak betulkan hutang. Hutang apa? Hotel tu tidak rugi, hotel yang untung. Dijual dalam bukan dijual, dipindah milik, diberi saja. Lagi jahat daripada dijual. Kalau jual dapat juga duit, ni bagi saja. Okey geng. Dia itulah disebabkan dia ni pun tak tahu apakah usaha-usaha yang dibuat oleh tabung haji ketika itu. Kan? Sedangkan kita duk dengar, dan kalau hampa nak hampa refer kepada Live Iswadi Moni. Dia ada terangkan. Dan hari tu pun dekat TikTok depa ada invite masuk
Ustaz Mujahid Rawa kan. Invite masuk dan Ustaz Mujahid ni terangkan. Tutup yang lama, ada satu hotel, beberapa hotel, hotel raya apa. Tutup yang lama, yang hotel tu sebabkan hotel tu tak laku dah. Kan? Hotel tu rugi dah. Kan? Jual yang tu, beli yang baru dan buat baru. Sebab hotel dah lama, hotel dah buruk, dah orang pun tak mau pergi. Jadi itulah hak yang Ustaz Mujahid cakap apa tau. Ustaz Mujahid cakap, kita habis balik rumah tak boleh tidur, bangun 2-3 pagi, duduk meeting lah, duduk fikir apa yang aku perlu buat pasal tabung haji ni, apa yang perlu aku buat ni kan. And last kali bila berlaku masalah dengan tabung haji ni, syarikat ni bagi serahkan kepada Kementerian Kewangan. Kementerian Kewangan lah sekarang ni macam bertanggungjawab atas segala-galanya. Tapi urusan tu ni Lebay ni tak tahu. Lebay ni tak tahu. Sebab tu Lebay ni kalah. Kan? Sebab tu lah Lebay ni, Ustaz Dasuki ni kalah di mahkamah sebab dia tak tahu apa yang diusahakan oleh kerajaan ketika itu. Kan? Dia hanya nak macam mewujudkan satu persepsi kan. Oh, jadi rakyat pun pakak-pakak buat keluar duit. Last apa yang berlaku, rakyat yang buat keluar duit hari ni biar tengok Ustaz Dasuki ni fitnah, kalah di mahkamah. Tengok rakyat yang dah buat rakyat yang dah bawa keluar duit semua sekarang menyesal lah. Sebab due, ada seorang tu posting due untuk dia nak pergi haji kalau ikutkan 2025 okay. Sekarang dah 2023. Lagi 2 tahun saja orang kawan yang buat keluar duit tu dekat Facebook pun viral posting tu. Kan? Dia dah menyesal sebab duit memang tak ada langsung di dalam tabung haji. Sedangkan waktu dia nak keluarkan duit tu due untuk dia pergi haji 2025. Sekarang dah 2023. Sepatutnya lagi 2 tahun kawan yang buat keluar duit tu dia dah boleh pergi haji. Cuba tengok, disebabkan terlalu percaya dengan fitnah. Jadi itulah serba sedikit dan aku akan buat lagi satu video kat hampa. Ustaz Dasuki Rani dah kena saman RM1 juta oleh Ustaz Mujahid Rawa. Alhamdulillah. Kan? Baru ni sebab dia dah kalah. Dia tak reti insaf, dia tak reti menyesal. Dia keluar daripada mahkamah, dia fitnah lagi. Sebab tu Ustaz Mujahid saman RM1 juta pula kepada Ustaz Dasuki ni. Jadi itulah, kita jangan jadi manusia yang bodoh, yang mangkak, yang tak boleh nak berfikir. Sebelum nak buat satu-satu keputusan, siasat dulu, ambil tahu dulu apa yang berlaku yang sebenarnya. Ini kalau kita duk pergi dengar sebelah pihak, kita tak dengar jawapan ataupun di dalam berita. Berita hang jangan tengok satu berita, hang kena tengok pelbagai berita baru hang boleh faham. Dan kalau ada video penjelasan daripada tuan badan yang kena fitnah ataupun yang difitnah, dengar penjelasan daripada tuan badan. Jangan sedap-sedap ya. Jangan sedap-sedap, senang-senang duk pergi percaya. Okey geng, terima kasih banyak. Boleh subscribe, like, komen dan share. Entahkan maaf tuan. Assalamualaikum.